Anda dah mengenal pasti masalah dan membuat penglibatan dengan pihak berkepentingan. So what's next? Dalam proses semakan peraturan, langkah seterusnya melibatkan cadangan dan cadangan biasanya berlandaskan evidence-based approach, iaitu dengan menggunakan kajian penanda aras ataupun benchmarking sebagai rujukan. Untuk pengajaran pertama, tentunya tuan-tuan dan puan-puan sudah tahu untuk membuat kajian penanda aras dengan undang-undang lain yang mempunyai ciri-ciri yang sama bila membuat semakan peraturan. Dalam konteks Akta MPC, sebagai badan berkanun akan membandingkan aktanya dengan badan-badan berkanun yang lain. Bukan itu sahaja, tetapi juga badan berkanun yang mempunyai peranan dan fungsi yang sama. As a general rule, it's always more advantageous to compare with newer statutory body regulations, as typically it would mean such provisions would be readily accepted and also consistent with the latest legislative drafting style accepted by the Attorney General's chambers. Untuk contoh ini, kita boleh lihat seksyen berkenaan basikal yang disebut di modul 4.1 iaitu pinjaman untuk membeli basikal. Dan bila kita buat perbandingan peruntukan tersebut berbanding badan berkanun yang mempunyai peranan dan fungsi yang sama dan juga telah buat pindaan baru-baru ini seperti EPF dan KWAP. Dalam masa yang sama, ia juga berfaedah bukan sahaja untuk melihat peraturan di Malaysia tetapi untuk membuat kajian penanda aras dengan negara-negara yang lain. Ini yang dipanggil melihat kepada best practice. Dalam konteks peruntukan ini, mungkin ada pendekatan untuk memberi pinjaman berkenaan perkara lain. Contohnya komputer atau mungkin pendekatan yang lebih baik ialah tidak disarankan lagi badan berkanun memberi pinjaman lagi. Although not foolproof, looking beyond our borders will give perspective in designing solutions that have been tested in other jurisdictions. Ia juga amat penting dari perspektif amalan baik peraturan ataupun good regulatory practice untuk memikirkan cadangan dari segi perundangan, bukan perundangan dan status quo. Berbalik kepada persoalan tadi, kita boleh lihat trend yang sesuai untuk peruntukan ini adalah agile base, iaitu membiarkan kuasa ini secara am di bawah akta tanpa menentukan perkara pinjaman. Walaupun cadangan dalam bentuk perundangan, best practice ialah untuk turun kuasa ke pihak agensi untuk menentukan perkara yang sesuai berkaitan pinjaman secara administratif dalam bentuk perundangan subsidiary. Ini lebih mudah berbanding peruntukan lama yang secara khususnya telah menentukan perkara-perkara pinjaman di mana pindaan peruntukan perlu melalui proses parlimen. Penggunaan kajian penanda aras bukan sahaja dapat memberi faedah penambahbaikan peraturan yang konsisten, tetapi juga peluang membuka minda untuk pendekatan-pendekatan yang baru, terutamanya dari segi option-option cadangan. Dah nampak faedah daripada kajian penanda aras? Jom kita ke contoh case study yang seterusnya.